Kejayaan Yamaha dalam penghasilan projek model T135 membuahkan hasil yang memberangsangkan. Model ini kukuh di pasaran hampir sedekat, sejak mula diperkenalkan pada tahun 2006. Yamaha perlu memikirkan cara dan membuat pelanjang ke masa yang panjang bagi memastikan penerimaan model Yamaha terus relevan dalam kalangan masyarakat. Cabaran. Antara model terawal Kapca yang berkuasa 150cc adalah Suzuki Belang R. Akan tetapi, model ini kurang mendapat sambutan. Mungkin kerana reka bentuknya yang kurang menarik perhatian, walaupun dikuasakan dengan enjin 150cc, dual overhead cam, 6 gear dan dengan sejukan minyak. Yamaha perlu merevolusikan model yang terkini pada waktu itu, model T135. Penggunaan sistem penyejukan cecair ataupun liquid cool semakin diterima di dalam masyarakat dan juga terbukti di atas liter. Sekitar tahun 2014, Yamaha mengambil pendekatan inovasi dan merevolusikan dalam menyahut cabaran untuk menghasilkan model 150cc yang mengekalkan dalam bentuk kapcai. Objektif yang utama adalah untuk menaik taraf kuasa motosikal dari model yang sebelumnya, mengurangkan beban, penjimatan bahan api dan kebolehtahanan untuk kegunaan harian. Model T150 terawal model dilancarkan di beberapa buah negara seperti Thailand, Vietnam dan Indonesia. Y15ZR. Malaysia merupakan negara Asia yang terakhir mula membawa masuk model T150 ini dengan nama Y15ZR pada tahun 2015. Nama model ini agak sukar untuk disebut dan istilah Y-Suku mula digantikan bagi memudahkan perbualan harian dalam kalangan masyarakat. Nama model T150 adalah berbeza mengikut negara masing-masing, seperti Exciter 150 di Thailand dan Vietnam, Sniper MX di Filipina dan Jupiter MX King di Indonesia. Kedatangan model ini sekaligus menamatkan keluaran Yamaha 135LC versi 5-speed. Beberapa perubahan yang signifikan dan penaik tarafan dapat dilihat dan masih mengekalkan persamaan dari segi dimensi model T135 yang sebelumnya. Reka bentuk baharu ditampilkan sesuai dengan tenaga 150cc yang dihasilkan oleh jendera ini. Y15ZR dikuasakan dengan teknologi single overhead cam, mengekalkan sistem celukan cecair dan fuel injection bagi penggunaan bahan api yang optimum dan seiring dengan teknologi bagi masa hadapan. Hanya didatangkan dalam kelas tangan sahaja dengan kelajuan 5 gear dan tidak didapati dalam auto clutch kerana bagi mengekalkan dominasi 135LC yang masih berada dalam pasaran. Kickstarter tidak disertakan bagi mengutamakan penggunaan electric starter. Reka bentuk model ini adalah lebih slim bagi membuatkan motosikal ini berasa lebih ringan dan mengurangkan rintangan angin. Y15ZR disertakan dengan tangki bersaiz 4.2 liter. Model ini menggunakan meter RPM secara analog dan digital bagi kelajuan, speedometer dan bahan api. Lampu dada dan lampu brek buat pertama kali menggunakan sistem LED bagi pencahayaan yang lebih jelas. Seiring dengan keluaran LCV4, lampu signal dipisahkan dari lampu brek. Lampu utama didatangkan dalam bentuk yang lebih besar bagi meningkatkan vision ketika menunggang dalam gelap. Penggunaan rim bersaiz besar dan tayar yang lebih lebar bagi menghasilkan keseimbangan dan kestabilan yang lebih selesa kepada penunggang. Model ini dilengkapkan dengan dis depan bersaiz 245mm dan dis belakang bagi sistem brek yang lebih cengkaman. Magat belakang Y15 mengambil inspirasi daripada model Yamaha R25 bagi mengurangkan percikan air ketika hujan. Exhaust baharu yang lebih senyap dan mengandungi penapisan bahan bakar yang lebih efisien bagi mengurangkan karbon monoksida. Sistem suspension masih mengekalkan sistem teleskopik bagi memudahkan aliran angin terus ke radiator, dan penggunaan sistem monoshock menghasilkan keselesaan ketika menunggang dan gaya yang lebih sporty. Kawasaki V1.
Y15V2. Menjelang 5 tahun selepas pelancaran Y15ZR, muncul kabar angin terdapat penaiktarafan model keluaran pertama. Ini kerana telah tersebar gambar model T150 dari luar negara, seperti Yamaha Exciter telah menerima reka bentuk yang baharu, dan ini mendesak Honda Yamaha untuk membawa masuk dan melancarkan model baharu secepat mungkin. Selain itu, trend convert kepala Y15V2 telah menjadi kegilaan ramai dengan cara mengimport dari Yamaha luar negara seperti Vietnam dengan kos hampir mencecah RM1,000 hanya semata untuk menukar kepala dan Swiss Exciter V2. Pada tahun 2019, Honda Yamaha secara rasmi telah melancarkan model versi kedua, iaitu versi facelift dari model Y15 yang sebelumnya dengan beberapa tambahan baharu. Perubahan ini sekitar 20% sahaja, iaitu di bahagian kepala. Lampu utama telah digantikan dengan model LED yang lebih terang. Pada bahagian meter, telah berubah kepada sistem full digital dan beberapa tambahan baru seperti jam. Suis kanan telah berubah dengan penambahan suis engine, double signal dan starter yang lebih mudah ditekan. Suis sebelah kiri terdapat penukaran kepada suis sistem lampu bypass, suis signal dan horn yang lebih mudah dipicit. Bahagian lain yang menerima perubahan adalah pada magnet hadapan yang dilebarkan bagi memberi ruang untuk saiz tayar yang lebih besar dari versi sebelumnya, dengan menggunakan tayar 90-80 berbanding dengan 70-90 pada versi yang sebelumnya. Model versi kedua ini masih diteruskan sehingga hari ini dan masih di dalam penjualan seiring dengan model terbaru, iaitu Y16 turut dikeluarkan, iaitu model facelift dari Y15ZR dengan desain yang sedikit berbeza dengan kekuatan 155cc, berkelajuan 6 gear dan dikuasakan dengan VVA. Cover set V2